Hello, hai, Assalamualaikum. Bersama saya Remy di program di segmen yang ketiga. Apa tajuk program ni adalah Apa Dah Jadi. So kita bawakan orang yang special. Kenapa special? Setiap siri special. So kali ni siapakah guest kita? Kita saksikan selepas ni. Okay guys, so seperti yang saya dah janjikan tadi, saya dah bawakan orang ni pun dari di sebelah saya. Okay, siapa lagi? Tak lain tak bukan Master Stokis yang sangat-sangat mencanak-canak naik peningkatan dia, Master Stokis Afnan Zain. Alright. So ini dia, Afnan, mungkin boleh kenalkan diri dulu. Okey, saya Muhammad Afnan bin Muhammad Zain. Okey, berumur 33 tahun, berasal dari Kelantan tetapi menetap di Kelang, Selangor. Okey Nan, so kat segmen ni Nan, kita buat segmen nama dia Apa Dah Jadi. So dalam Apa Dah Jadi ni kita nak tengoklah Nan, macam mana Nan punya progress daripada hari pertama sampailah sekarang. Progres saya selama setahun lah. Okey, pada mulanya saya berniat nak join dalam Bliss ni. Dah lama saya follow bos sebenarnya. Dah follow lah. Dah follow tu dah lama daripada kata brand lama. Okey. Dah follow. Nak ditunjukkan jalannya sebenarnya saya jumpa bos di ni. IDCC. So bila saya balik, saya cakap rumah saya, ni peluang kita. Okey Nan, so daripada awal Nan memulakan bisnes Bliss ni, apa yang Nan nampak uniknya Bliss ni? Firstnya tadi masa first saya jumpa bos dekat HQ lama lah. HQ lama. Ni HQ baru. HQ lama section 7 tu. Sebelum ni kita orang pun ada berniaga, tapi berniaga tanpa mentor, tanpa hala tuju. Tu bila bos terangkan hala tuju apa ni? Company Bliss, apa next Bliss dan apa next produk tu, saya jadi wow sekejap. Baru terbuka untuk saya lagi bersemangat untuk bermula dengan Bliss lah. Bila dah ada mentor, bos dah tahu bagaimana cara apa semua, so saya dah pandai dengan masa sekarang. Okey Nan, tentang bisnes Bliss ni, Nan rasa senang ke susah? Bagi saya yang pertama kali berkecimpung dalam sistem ejen dengan stokis, pada mulanya memang saya rasa agak susah, tapi bila dah ada guide daripada bos sendiri, sebenarnya benda tu semua senang. Okey Nan, mungkin boleh masa Nan join Bliss lepas tu jumpalah kawan-kawan. Macam mana Nan pasti ada rejection kan? Penerimaan masa pada mulanya kurang. Sebab apa? Sebab saya sebenarnya bila saya mula nak masuk Bliss, saya ada target siapa yang saya nak ajak tau. Saya nak ajak dia orang bersama-sama ni untuk selesaikan masalah dia orang. Apa yang Nan nampak pada Bliss? Selama setahun ni apa yang Nan nampak? Tahun yang kita nampak adalah yang paling ketara adalah ni tempat yang kita berada sekarang ni lah bos. Wisma Bliss. Itu yang paling ketara lah saya nampak. Dan yang kedua adalah sistem dalam Bliss sendiri. Daripada dulu kita manual ya. Betul. Sekarang kita dah lebih sistematik. Dan yang paling ketara tentulah pendapatan saya sendiri lah. Itulah. Kalau lebih kurang berapa pendapatan? lebih kurang lebih kurang 4 angka, 5 angka, 5 angka. 5 angka. Alhamdulillah. InsyaAllah tahun depan target 6 angka. Kami sendiri pun sebenarnya di Bliss tak menyangka, kami berdua tak menyangka boleh sampai ke tahap ni. Sebanyak ni, tak banyak ni, kami pun tak sangka. Kalau ikut sebenarnya tengok, banyak betul duit mana datang duit, tapi sebab kita sentiasa duit tu sentiasa rolling kan, itulah baru nampak lah dia punya hasil dia. Okey lah Nan, kadang-kadang ada orang buat bisnes ni kadang-kadang dia tak konsisten. Kejap buat A, kejap buat B, kejap buat C, kejap buat D. Mungkin Nan boleh bagi sedikit pesanan kepada mereka dan golongan yang macam ni? Okey, kepada golongan yang sentiasa tukar bisnes ni golongan macam tu, sebenarnya satu je bagi saya, dia tak nampak result. Dia tak nampak. Kalau dia nampak result dan dia ada plan nak ke result tu, sebenarnya dia takkan tukar-tukar. So kalau dia betul-betul buat pengurusan kewangan yang baik, ada hasil dia. Walaupun dia RM200, tetapi itu adalah sebenarnya result. Okey Nan, masalah yang common mungkin kat luar sana ramai yang mengalami down. Rasa down, lemah. Macam mana Nan? Cuba cerita sikit. Tak ada result. Kedua adalah tak ada mentor satu lagi. So macam saya sendiri pun bila saya mula down, saya ada saya punya partner saya, wife saya dan bos sendiri. Okey Nan, so kita bercakap soal bisnes So sekarang kita nak keluar daripada topik bisnes. Boleh. Okey Nan, apa yang mungkin orang
mungkin yang penonton ni pun kenalan ke keluarga yang sendiri tak tahu tentang Nan. First kali apa yang orang sebenarnya pandai masak ni. Pandai masak? Pandai masak. Pandai masak. Memang minat masak? Memang minat. Sebab apa, kita orang daripada adik-beradik ramai dulu. So, kena masak untuk adik-beradik. Adik-beradik berapa orang? Adik-beradik saya ada 6 orang. Nan yang nombor? Nombor 3. Nombor 3. Nombor 3. Ada adik-beradik perempuan? Ada seorang. Seorang ni? Seorang ni, perempuan. dia kakak ke apa ni? Dia second last lah. Pandai memasak itu betul. Itu orang tak tahu tu. Orang tak tahu pandai masak. Pandai masak apa? Macam-macam. Macam-macam masak? Berkuah, bergoreng ke apa semua. Itu saya pun tak tahu. Betul. Lepas ni tak pernah masak untuk saya. InsyaAllah nanti kita akan lepas habis PKPB, kita akan masak untuk semua team list. Thank you Nan. Thank you Nan. Alright Nan. Sekarang ni mungkin Nan boleh share apa lagu kegemaran nombor 1, lagu kegemaran Nan. Favorite song ever lah. Saya sebenarnya saya jarang dengar lagu sebenarnya. Saya jarang dengar lagu sebab bila saya dalam kereta tu saya off radio. Dengar ceramah? Bukan dengar ceramah. Sebab saya berfikir apa yang saya akan nak buat untuk esok hari dan lusa hari. Saya suka berfikir masa dalam kereta. Setengah orang kata berfikir time. Sebab apa? Dalam kereta ni kita lebih tenang. Betul. Okey lah. Takkan satu lagu kegemaran. Satu lagu. Favorite song. Okey, penyanyi boleh tak? Penyanyi. Ella. Ella. Muka kanan Ella. Betul kan? Betul. Okey, apa lagu tajuk lagu kegemaran Ella ni? Kita test sikit. Lagu apa? Standing in the Eyes. Standing in the Eyes of the World. Minat lagu tu lah. Azana, semangat. Betul. Okey Nan. So, kita dah cakap pasal perkara orang tak tahu. Kita dah bercakap soal lagu favorite song. Okey Nan. Perkara yang ketiga. Okey. Apa yang Nan tengok pada situasi semasa negara kita sekarang? Okey, dengan sekarang perspektif Afnan Zain. Okey, dengan sekarang negara kita yang dilanda orang kata pandemik COVID-19 ni sebenarnya memang betul ramai yang terkesan, termasuk peniaga-peniaga kecil apa, tapi bagi saya apa yang saya nampak sebenarnya cara kita mengatasi sebenarnya. Cara kita mengatasi. Contoh dari kita sendiri di Bliss kan. Bagi saya bila ada setengah MS atau ejen atau stokis tanya saya kan, apa kita nak buat masa pandemik COVID-19 kan, PKPB apa semua. Saya cakap kita sebenarnya ejen dengan stokis kita sebenarnya terlampau fokus mengejar customer dan ejen-ejen baru tau. So itu yang diorang nampak sebagai halangan untuk diorang nak keluar untuk pergi cari customer baru, tetapi diorang tertinggal untuk menjaga customer yang sedia ada, yang lama. Tu saya kata dah, walaupun PKPB kita masih boleh berniaga dengan cara follow up. Kadang setengah ejen dan stokis kita terlampau fokus nak mencari ejen dan customer baru. Memang betul, kita tak boleh kata kita tak boleh keluar. Boleh keluar tapi ada batas-batas kan. Tapi customer lama kita tu kita kena jaga, follow up. Sedangkan company yang besar pun seperti kata Toyota, Honda pun masih buat follow up, tapi kenapa kita yang masih baru tidak buat macam itu? Itulah bagi saya. Itu Nan nampak situasi semasa. Betul. Okey Nan. Mungkin boleh share dengan kita juga apakah impian Nan, dream. Apakah impian Nan dalam hidup ni? Impian saya, orang kata nak bebas daripada masalah kewangan lah. Dan impian yang paling... Tak bebas lagi? Selagi masih orang kata bergantung pada, masih ada orang kata bergantung pada pendapatan yang sedia ada. Memang saya dah ada pendapatan daripada Bliss yang masih orang kata yang boleh, dah boleh, sebenarnya dah lebih daripada pendapatan saya yang bekerja sebenarnya. Tapi saya masih tak dapat kepuasan lagi selagi saya punya tim sendiri pun tak dapat saya seperti yang at least ada target lah, supaya diorang merasa paling tidak pun 4 angka lah. Okey Nan, mungkin boleh bagi tips sikit dekat orang yang sedang tengok ni, penonton ni. Apakah tips yang Nan boleh bagi kepada orang yang nak berniaga? Walaupun bukan berniaga Bliss, apakah tips Nan kepada mereka kat luar sana? Okey, tips saya pertama, mulakan je dulu. Setengah orang ni dia terlampau
banyak orang kata suara-suara jahat tau. Bila nak mula berniaga, nanti takut orang cakap itulah, takut orang cakap ni lah. Sampai saya masa mula-mula berniaga tu pun ada orang cakap, tak cukup lagi ke gaji? Tak apa. Tak cukup lagi ke gaji ni? Sebenarnya kita, bagi saya memang dah cukup, tapi saya nak masa bersama keluarga tu lebih, so saya kena cari macam mana cara lain untuk mengatasi dia lah. Dan tip yang kedua bagi saya, kalau orang yang nak mula berniaga ni adalah kena buang perasaan malu lah. Bagi saya kena buang perasaan malu. Kebanyakan saya tengok kelemahan daripada saya punya ejen saya sendiri pun setengah saya tengok mula berniaga tapi tak ada buat posting, tak ada promote produk walaupun berjumpa dengan rakan-rakan kerja. Itu dia punya masalah. So saya tengok mula malu, buang malu, dan ketiga kena konsisten. Konsisten. Dan yang keempat adalah nak kena ada target. Nak kena ada target. Sebab bagi saya, kalau berniaga tak ada target ni, kita tak ada tuju. Ibarat macam kita berlayar di lautan tapi tak ada kompas. Betul. Itu. Mula, malu, konsisten, dan juga target. Ada target. So 4 tips yang Nan dah bagi. Right, so kali ni mungkin Nan boleh share sikit kan. Apakah momen yang sangat tough lah dalam life? Sangat tough momen tu. Mungkin boleh share sikit. Okey, sebab saya sebenarnya bukan lahir daripada keluarga yang senang. So saya nampak sendiri macam mana ibu dan ayah saya, macam mana menyara kami sekeluarga. Macam mana, sebab ibu dan ayah saya pun sendiri walaupun masa bekerja pun dia pun sendiri berniaga kuih, berniaga nasi, letak di kantin-kantin office, letak di so daripada situ saya nampak macam mana usaha dia untuk membesarkan kami adik-beradik. Daripada situ menjadi idola saya lah. Idola saya, untuk saya pun sama untuk buat yang terbaik untuk keluarga saya lah. Mungkin Nan boleh share sikit dengan kita. Okey, kalau Nan tengok situasi politik, ni kita politik. Pada situasi politik sekarang ni, apa yang Nan nampak? Yang saya nampak politik sekarang, dia memang semua orang nampak tengah kacau bilau. Tapi bagi kita sebagai peniaga, sebenarnya saya tengok benda tu ambil positif je, ambil benda yang positif saja. Apakah persamaan antara politik dan juga bisnes? Persamaan politik dengan bisnes, persamaan yang saya nampak, persamaan antara politik dan bisnes adalah dia ada turun naik je. Orang politik pun ada sekejap di atas, sekejap di bawah. Dan kita sebagai bisnes pun kadang ada masa kita berada di bawah, mungkin halangan-halangan tertentu, tapi yang membezakan kita dengan ahli politik adalah cara kita mengatasi dia. Okeylah Nan. Kalau katalah buat bisnes Bliss ni sampai sukses, dah dapat income 6 angka macam yang nak kan. Apakah perkara pertama yang Nan nak reward kepada wife? Wife saya Apa yang nak reward dengan wife ni lah? Dengan cerita betul, wife banyak support kan? Betul. Apakah perkara yang Nan akan reward kepada wife? Okey, first kali kami nak honeymoon lah. Honeymoon tapi di tempat, kita orang dah banyak kali honeymoon, kita dah banyak ni, tapi tempat yang sangat special lah, kami nak ke Mekah lah. Nak ke Mekah? Bersama, berdua lah. Betul. Itu benda yang nak bagi tu lah. Betul. Dan mungkin kita orang akan ambil cuti selama sebulan dan kita orang akan pusing satu travel lah. Sebab itu antara minat kita orang berdua sebenarnya, travel ni. Sekarang tim dah mula bertambah. Betul. Okey, dah ada stokis, dah ada agent kan, dah ada customer kan. Betul. Okey. Nan nampak apa sebab yang Nan kena bantu tim? Nan rasa apa sebab yang mendorong Nan untuk bantu tim? Pertama, sebab saya nampak semua orang termasuk tim saya ada masalah kewangan. So bila ada masalah kewangan, cara yang saya nampak untuk keluar daripada masalah ini adalah dengan berniaga. Dengan berniaga. So di situ saya bagi peluang kepada tim saya untuk berniaga. Okay Nan, so mungkin for the last mungkin Nan boleh bagi sedikit kata-kata yang terakhir kepada penonton di luar sana. Okey, kata-kata terakhir saya, buat apa yang kita, walaupun apa yang buat perkara yang kita suka, baru benda tu akan
ada sesuatu result kemudian hari. Sebab kadang kita terlampau mengikut orang. Terlampau mengikut orang nak buat benda tu, kita nak buat benda tu. Sedangkan benda tu tak ada dengan jiwa kita pun. Dan akhirnya ke laut itulah. Alright guys, so kita dah sampai ke penghujung rancangan. Saya harap anda akan dapat sesuatu yang mungkin ilmu yang berharga daripada perkongsian daripada Afnan Zain. So guys, terima kasih kerana menyaksikan video ni sampai habis. Jumpa anda di episod yang keempat bersama siapa? Nantikan. Jumpa anda dalam segmen Apa Dah Jadi.